Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan bincang bagaimana caranya untuk menjawab kertas 2 bahagian C. Okey, dalam kertas 2 terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Di mana bahagian C ini adalah memperuntukkan markah sebanyak 20 markah. Dan hanya ada satu saja soalan iaitu soalan 11. Dan kamu wajib menjawab soalan tersebut. Jadi kertas soalan ini untuk bahagian C, jawapannya kamu perlu tulis di dalam helaian tambahan yang diberikan. Bukannya kamu mengisi dalam ruang kosong yang disediakan seperti di dalam bahagian A. Dia sama seperti dalam bahagian B, yang mana kamu perlu menjawab soalan dalam helaian tambahan. Dicadangkan kepada kamu untuk menjawab dalam masa hanya 30 minit sahaja. Jika kamu masa yang lebih, maka mungkin akan timbul masalah untuk menjawab soalan secara keseluruhan. Untuk bahagian B, bahagian C dan juga bahagian A. Okay. Jadi dalam soalan bahagian C ini dia ada konstruk untuk soalan tersebut. Ada yang senang untuk dijawab dan ada yang mungkin perlukan lebih sedikit kefahaman kamu di dalam fizik untuk menjawab soalan tersebut. Jadi konstruk yang akan diuji ialah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Okey, soalan yang mudah adalah soalan yang pertama. Biasanya soalan nombor 11A lah. Ia uji hanya sekadar mengingat sahaja. Iaitu menyatakan maksud ataupun takrifan. Di dalam fizik ni ada banyak yang perlu kamu nyatakan maksud dan juga takrifan. Markahnya pun hanya satu markah sahaja. Daripada 20 markah yang diperuntukkan dalam kertas 2 bahagian C ini. Pertama sekali yang mungkin disoal ialah untuk mengingat ada dari konsep yang kamu belajar dalam fizik. Contohnya seperti inertia, keseimbangan tema, daya impas, aruhan elektromagnet, jatuh bebas, pembiasan gelombang, haba pendam dan juga kekenyalan. Dan ada banyak lagi. Ini hanya sebagai contoh saja konsep yang telah pun kamu belajar dalam fizik. Jadi bila nak menjawab soalan berkaitan dengan konsep, kamu perlu tulis dengan lengkap. Sebab tu dia kata di sini mengingat. Contohnya inertia. Apakah yang dimaksudkan dengan inertia? Iaitu kecenderungan suatu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya, iaitu dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju malar. Jadi ada maksud lain. Contohnya kalau ditanya jatuh bebas, itu ada maksud untuk jatuh bebas. So kamu perlulah menyenaraikan konsep dalam fizik dan cuba untuk kamu tulis maksud ataupun takrifan. Bagi konsep tersebut. Yang kedua, untuk mengingat ini kemungkinan juga dia tanya berkaitan dengan kuantiti fizik. Jadi ada banyak kuantiti fizik, contohnya sesaran, hal laju, pecutan, momentum, kerja, tenaga, beza keupayaan,
arus dan lain-lain lagi. So ada banyak kuantiti fizik. Jadi macam mana cara untuk kita tulis, untuk kita nyatakan maksud bagi setiap kuantiti fizik tersebut. Misalnya macam sesaran, jarak terpendek di antara dua titik. Halaju, kadar perubahan sesaran. Okay. Misalnya kalau kita nak tulis untuk tekanan, tekanan daya seunit luas. Ini yang paling baiklah untuk kamu tulis, daya per unit luas. Ataupun daya normal yang dikenakan ke atas seunit luas. Di mana daya ini perlu dikenakan secara normal, iaitu berserenjang dengan permukaan. Atau juga boleh ditulis seperti ini, menggunakan kembali formula. Di mana formula ini ada di bahagian hadapan. Kemudian kamu jelaskan bagi setiap pemboleh ubah tersebut, apakah dia P, F dan juga A. Tapi untuk menjawab biasa je, untuk bahagian untuk mengingat ini, tidak digalakkan untuk kamu tulis seperti bahagian yang ketiga. Tak digalakkan tulis dalam bentuk formula, tidak digalakkan. Tetapi kalaulah dah tidak ada idea untuk kamu menyatakan maksud dalam bentuk ayat, maka jangan biarkan kosong, cuba juga tulislah seperti yang ketiga tadi ni. Right. Seterusnya, dia mungkin juga minta kamu nyatakan hukum yang kamu dah belajar dalam fizik. Seperti hukum Newton pertama, kedua dan juga hukum Newton yang ketiga. Hukum yang kamu dah belajar. Contoh seperti hukum gas. Ada 3. Hukum Boyles, hukum Charles dan juga hukum Gay-Lussac. Hukum kegravitian dalam bab 3, tingkatan 4. Hukum Hooke, hukum Lenz dalam tajuk keelektromagnetan. Hukum Faraday ini juga dalam tajuk keelektromagnetan. So ada banyak lagi hukum lain, ada hukum-hukum lain lagi yang mungkin kamu akan jumpa, yang akan telah pun kamu jumpa dalam mata pelajaran fizik ini. So bila nak menyatakan hukum ini juga perlulah nyatakan dengan lengkap. Dan pada kebiasaannya dalam hukum ini dia akan melibatkan hubungan di antara dua pemboleh ubah. Hukum Faraday. So macam mana nak tulis hukum Faraday? Biasanya kalau sebut hukum Faraday menyatakan bahawa. Itu ayat yang pertama yang perlu kamu tulis. Menyatakan bahawa apa? Dia hubungkan dua pemboleh ubah di sini, iaitu berkaitan dengan arus arohan ataupun DGE teraruh dengan kadar pemotongan flux magnet. Jadi bila kita tulis tu, hukum Faraday menyatakan bahawa arus arohan yang terhasil berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Ini lengkaplah, tulis dengan lengkap. Jadi kalau kamu buat sekerat-sekerat saja tulis, tak diterima. Contoh kamu tulis menyatakan bahawa arus arohan yang terhasil berkadar terus, berhenti setakat tu. Jadi tak diterima jawapan kamu. Jadi nak tulis hukum kena lengkap. Dan ada juga yang hukum, bila kamu nak menyatakan hukum tadi ini, dia ada syarat. Contohnya hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama menyatakan bahawa suatu objek akan kekal berada dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada berada dalam keadaan pegun ataupun bergerak dengan laju malar. Jika, dia ada syarat, jika tiada dari dua yang bertindak ke atas objek tersebut. Ada juga hukum yang mana di bahagian hujung tu dia ada syarat tu, kena hati-hatilah.
Jadi kamu senaraikan semua hukum-hukum yang telah pun kamu belajar di dalam fizik. Dan cuba nyatakan hukum-hukum tersebut. Kalau dah tak boleh sangat, kamu perlu menghafal supaya dapat mengingat. Okay. Ini gambar rajah yang menunjukkan hukum Faraday. Bila dia potong banyak flux magnet, maka lebih tinggilah arus aruhan yang terhasil. Seterusnya, untuk mengingat ini, kemungkinan juga dia tanya dari segi prinsip. Di dalam fizik pun ada prinsip yang kamu belajar. Seperti prinsip Bernoulli, prinsip Archimedes, prinsip Pascal, prinsip keabadian tenaga, prinsip keabadian momentum, prinsip superposisi. Dan ada lagi 2-3 prinsip yang kamu belajar dalam fizik. So, kamu cari, buat dah nota sendiri yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut. So, macam mana nak tulis prinsip? Sama juga dengan hukum. Kamu tulis dalam ayat yang penuh. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa. So, dalam prinsip ini juga, pada kebiasaannya, ianya akan melibatkan hubungan di antara dua boleh ubah. Antara boleh ubah. Biasanya untuk prinsip Archimedes, prinsip Pascal, dia melibatkan hubungan di antara dua boleh ubah. Okay. So, nak tulis macam mana? Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila laju bendalih bertambah, maka tekanan bendalih berkurang. Jadi dalam kehidupan kita ni ada banyak prinsip. So dalam sukan ada banyak yang melibatkan prinsip Bernoulli. Contohnya dalam sukan ni, seperti dalam bola sepak, ni melibatkan prinsip Bernoulli. Lencongan bola, softball, balingan bola dalam softball. Tu ada lencongan. Okay. Kemudian dalam sukan, banyak sukan lain lagi, dalam pingpong misalnya. Dalam pingpong juga ada prinsip Bernoulli. Dalam permainan tenis juga ada. Ada banyak lagi. Malahan dalam bola jaring pun, permainan bola jaring pun ada juga melibatkan prinsip Bernoulli. Dan akhir sekali, yang mungkin kamu perlu mengingat adalah dari segi teori. Jadi dalam fizik ni tak banyaklah teori. Kita belajar teori kinetik jirim, teori kinetik gas, teori fotoelektrik Einstein. Jadi semak balik teori-teori tersebut. Okay? So bagaimana nak menyatakan teori-teori tersebut dalam bentuk ayat. Kita tengok contoh soalan untuk bagaimana nak menyatakan maksud. Okay. Jadi sebelum tu kita tengok baliklah. So konsep, mungkin dia tanya kuantiti fizik, hukum, prinsip dan juga teori. Okay. Contoh soalan. Okay. Kamu boleh lihat soalan ini dalam helaian yang bercetak. So yang pertama, kita tengok 11A. Apakah maksud aruhan elektromagnet? Okay. Jadi aruhan elektromagnet ini merupakan satu proses di mana DGE diaruhkan dengan pemotongan flux magnet oleh suatu konduktor. Jadi maknanya dia kalau ada konduktor memotong flux magnet, maka akan terhasillah DGE, daya gerak elektrik ataupun arus aruhan. Okay. Proses di mana arus diaruhkan dengan pemotongan flux magnet oleh suatu konduktor. Jadi yang ini, jadi kalau dah tak boleh sangat, terpaksalah kamu menghafal. Kemudian dia kena ingatlah. Okey. Jadi yang tadi itu semuanya hanyalah satu markah sahaja. Okay. Baru satu markah untuk bahagian C. Dan kita lihat lagi,
soalan yang lain, iaitu soalan yang melibatkan perbandingan dan hubung kait. Yang pada kebiasaannya dalam soalan ini akan diberikan dua rajah ataupun dua graf ataupun dua jadual. Yang mana dalam rajah, graf dan jadual tadi ini, kamu akan dapat melihat perbezaan dari segi gambar rajahnya, dari segi mungkin bentuk grafnya. Kalau dalam jadual tu mungkin ditunjuk dari segi nilai, nilai dalam jadual tersebut. Itu kamu kena perhatikan. Jadi bagaimana caranya untuk menjawab soalan begini? Jadi kita tengok dulu berapa markah. Kalau soalan itu hanya ada 4 markah, maka 4 isi penting yang perlu kamu tulis. Kalau ada 5 markah, maka kamu tulislah 5 isi penting. Okay. Jadi ayat yang kamu buat itu tidaklah perlu dalam bentuk karangan. Bagi poin saja. Tulis 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay. Baik, bila kita baca soalan yang berkaitan dengan perbandingan tadi ini, kamu perlulah menggariskan soalan. Okay, tengok apa kehendak soalan. Gariskan soalan. Okay. Pertama, gariskan soalan tadi. Sebab bila kita gariskan soalan, kita tahulah berapa markah. Markah tu di mana? Okay. Mengikut jumlah markah yang diperuntukkan. Okay. Jadi dalam perbandingan yang kita buat, kita menggunakan perkataan tinggi, rendah dan juga sama. Tinggi, rendah dan juga sama. Dan selepas kamu tulis tinggi, rendah dan bersama tadi ini, maka disambung dengan satu perkataan berbanding. Biasakan. Berbanding. Okay. Di dalam membuat perbandingan ini, yang dikatakan banding ini, ialah kamu lihat di segi gambar rajah. Apakah dia punya perbezaan? Kemungkinan ada perbezaan dan kemungkinan ada persamaan. Jadi bila kamu buat perbandingan, kamu kena nyatakan nombor rajah bagi kedua-duanya. Wajib tulis nombor rajah bagi kedua-duanya. Jangan hanya tulis satu sahaja. Okay? Dan lagi satu ialah nyatakan kuantiti fizik yang kamu bandingkan. Mungkin kamu bandingkan dari segi tinggi. Mungkin kamu bandingkan dari segi gerakannya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Melibatkan kuantiti fizik, misalnya masa, dari segi suhu. So, yang itu perlu kamu tulis. Okay. Baik, macam mana cara nak tulis yang betul? Kita ambil contoh di sini, kuantiti fiziknya adalah masa. Yang kita banding adalah masa. So kita tulis masa dalam rajah. Okay, kalau rajah 11/1 tulislah. Masa dalam rajah 11/1 tinggi. Di ini kita tengok ada perbandingan tinggi. Kemudian disambungkan dengan perkataan berbanding. Banding dengan rajah 11/2. Dekat sini patutnya ditulis rajah jugalah. Rajah 11/2. Kamu tidak boleh tulis seperti ini. Ini salah. Okey. Di mana salahnya? Tidak kamu nyatakan rajah yang kedua. Okey. Pembeli ubahnya ada masa. Kemudian yang ini, lagi satu. Dia tulis rajah 11/1 tinggi berbanding 11/2. Rajah 11/2. Juga salah. Sebab apa? Sebab tidak dinyatakan kuantiti fizik. Tak dinyatakan kuantiti fizik. Tak ada. Jadi, pastikan bila kamu membuat perbandingan, ada kuantiti fizik, ada rajah, dua-dua rajah perlu ditulis. Kemudian perbandingan yang kamu buat.
Nyatakan sama ada dia tinggi, rendah ataupun sama. Okey. Boleh tak nak gunakan perkataan? Boleh. Besar, kecil boleh digunakan. Okey. Jadi di sini kamu perlu hati-hati, ada perkataan yang tak boleh kamu gunakan. Okey, seperti apa? Lebih kurang. Kat sini kita tengok ada dua perkataan, lebih dan juga kurang. Lebih sedikit, tak boleh guna. Dan lagi satu, kamu menyatakan nilai. Misalnya masa dalam rajah 11.1 2 saat berbanding masa dalam rajah 11.2 4 saat. Itu ada nilai. So nilai tak boleh guna. Kamu kena nyatakan yang mana tinggi, yang mana rendah. Okay. Hubung kait. Dalam soalan ini juga, setelah kamu buat perbandingan, kamu juga akan diminta menghubungkaitkan pembuli ubah yang ada di dalam perbandingan. Okay. Jadi macam mana nak menyatakan hubung kait? Kamu perlu nyatakan seperti dalam hipotesis. Okay. Jadi kita boleh gunakan perkataan semakin-semakin dah. Ataupun menggunakan berkadar terus, berkadar songsang. Boleh digunakan untuk menyatakan hubung kait. Kita boleh gunakan perkataan seperti dalam hipotesis. Okay, boleh menggunakan perkataan berkadar terus, berkadar songsang. Okay. Yang mana hubung kait ini kamu perlu tengok pola dalam perbandingan yang telah dibuat di bahagian atas. Tengok tu pola dia macam mana. Okay. Baik. Lagi satu yang saya nak ingatkan pada kamu, seandainya perbandingan yang dibuat adalah berkaitan dengan graf, maka bila kamu nak nyatakan hubung kait, kamu hanya boleh menulis berkadar terus atau berkadar songsang sahaja. Okay, berkadar terus atau berkadar songsang sahaja. Okay, kita tengok contoh ayat. Okay, semakin pembuli ubah manipulasi bertambah, semakin pembuli ubah manipulasi meningkat, maka semakin pembuli ubah bergerak balas meningkat. Ini contohlah. Maknanya dia kamu perlu nyatakan pembuli ubah tadi ni. Pembuli ubah manipulasi perlu dinyatakan, pembuli ubah bergerak balas juga perlu dinyatakan. Kalau terbalik pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Dengan melihat kepada pola perbandingan yang dah pun kamu buat di bahagian atas. Okay. Boleh juga ditulis contohnya ni, kalau dah semakin meningkat, kita boleh tulis pembuli ubah manipulasi berkadar terus dengan pembuli ubah bergerak balas. Boleh tulis macam tu. Contohnya, okay, masa berkadar terus dengan jarak yang dilalui. Itu boleh tulis. Okay. Tetapi ingat, kalau dia graf, kamu tak boleh menggunakan perkataan semakin. Baik, kita lihat contoh soalan. Okay, biasanya 11B lah. Bentuk soalan untuk 11B. Okay, kita tengok gambar rajah yang diberikan di sini. Okay, gambar rajah yang diberikan di sini. Ada dua gambar rajah. Okay. Kita nampak ada perbezaan di sini dalam gambar rajah, iaitu yang satu ni masuk, yang satu ni keluar. Okay. Kemudian dari segi pesongan ke sebelah kiri, yang ini ke sebelah kanan untuk 11.2. Okay.
Jadi kemungkinan soalan dia akan minta kamu buat perbandingan. Yang inilah ni kemungkinan. Okey, kita tengok. Baik. Rajah 11.1 menunjukkan satu magnet ditolak ke dalam satu gegelung dawai kuprum. Rajah 9.2 menunjukkan magnet yang sama ditarik keluar daripada gegelung dawai kuprum tersebut. Dengan menggunakan rajah 9.1 dan rajah 11.2, bandingkan. Okay, itu kamu perlu gariskan apa yang dia minta banding. Bandingkan arah pergerakan magnet. So, bila kamu dapat banding ni, ini adalah yang pertama. Kemudian bandingkan bilangan lilitan dawai. Markah yang kedua. Serta pesongan galvanometer. Markah yang ketiga. Dan menyatakan hubung kait. Hubung kait apa dengan apa? Arah pergerakan magnet dengan pesongan galvanometer. Yang keempat. Dan akhir sekali dia minta kamu didaksikan hukum fizik. Didaksikan ni kamu nak didaksikan ni maksudnya menyatakan hukum yang terlibat. Kamu nak nyatakan satu hukum fizik yang terlibat berdasarkan bahagian atas tadi yang telah kamu jawab. Nyatakan dia punya hukum fizik. So yang kelima. So jumlahnya 5 markah. Okey, 5 markah. Bermaksud kamu perlu tulis 5 ayat. Okey, 5 markah, 5 ayat. Okey, so ini contohnya seperti inilah. Okey, berdasarkan gambar rajah. So magnet ditolak masuk dalam rajah 9.1, manakala magnet ditarik keluar dalam rajah 11.2. So ini yang kita nampak. Tulis balik je. Okay. Ataupun ayat yang lain, okay, boleh menggunakan bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Okay. Ataupun ayat yang lain boleh diterima juga, iaitu arah pergerakan magnet adalah bertentangan dalam kedua-dua rajah. Ini boleh diterima. Okay. Jawapan ini. Okay. Jadi yang mudahnya kita tengok, kita tulis je lah seperti magnet ditolak masuk dalam rajah 11.2. Ini yang kamu nampak. Manakala magnet ditarik keluar dalam rajah 11.2. Selesai. Okey. Yang kedua, di segi bilangan lilitan dia minta. So kita tengok. Maknanya kamu perlu bilanglah berapa bilangan lilitan. Di sini ada berapa bilangan lilitan. Di sini ada berapa bilangan lilitan. Dan kalau kamu bilang, kamu akan dapati bilangan lilitannya adalah sama. Jadi kalau nak tulis bentuk ayat yang panjang pun boleh. Bilangan lilitan di dalam magnet di dalam rajah 11.1 adalah sama dengan bilangan lilitan di dalam rajah 11.2. Okay. Buat ayat yang penuh, tak ada masalah. Betul juga. Okay. Yang ketiga, di segi dia tanya perbandingan pesongan galvanometer. Kita tengok kat sini. Okay, pesongan dia ke mana? Okay. So galvanometer terpesong ke kiri dalam rajah 11.1 yang kita nampak ni. Okay. Kemudian dalam rajah 9.2, dalam rajah 9.2, galvanometernya terpesong ke kanan dalam rajah 11.2. Dia buat dalam bentuk ayat. Buat macam ni, ayat dia kamu tiru yang macam ni. Cuma nak tambahkan saja apakah pemboleh ubah yang diminta kamu bandingkan. Okay. Yang keempat, kamu dikendaki menghubung kait. Okay. So kalau kamu perhatikan hubung kait, okay, di segi arah arus aruhan ini kamu lihat dah di dalam ada. Tengok pada galvanometer. Arus aruhan. Okay. Kemudian arah pergerakan magnet. Ini adalah arah pergerakan magnet. Jadi kita nampak arah pergerakan magnet ini adalah ke kanan. Dan arah arus aruhan adalah ke kiri. Jadi bolehlah kamu tulis arah arus aruhan sentiasa menentang arah pergerakan magnet yang menghasilkan arus aruhan. Okay. Jadi kita tengok gambar rajah tu berdasarkan
Yang diminta di sini kalau hubung kait ini sebenarnya dia cuba kaitkan di antara nombor 1 dan nombor 3. Okey, kalau tengok dekat sini, yang ini ditolak masuk, okey, ataupun bergerak ke kanan. Yang sebelah sini, ianya terpesong ke kiri. Jadi sentiasa bertentangan arah. Okey, dapatlah markah yang keempat. Okey, yang kelima dia minta didaksikan suatu hukum fizik. Jadi dalam kita tengok di sini hukum fizik apa yang terlibat. Okey. Jadi dia ada dua sajalah di antara hukum Lenz ataupun hukum Faraday. Tadi dah diterangkan hukum Faraday itu hubungan dengan arus aruhan dengan kadar pemotongan flux magnet. Itu tak ada kaitan di sini hukum Faraday. Jadi yang melibatkan hukum Lenz. Okay, selesai dapat markah yang kelima. Jadi kita dah dapat jumlah markah keseluruhannya sekarang 6 markah. Terlihat pula boleh tak kalau kita nak jawab dalam bentuk jadual. Okay. So ini adalah dalam bentuk jadual. Kamu boleh menjawab dalam bentuk jadual seperti ini. Okay. Jadi buat catatanlah bentuk jadual. Kalau siapa nak jawab bentuk jadual, buat bentuk jadual. Jadi yang perbandingan ni kamu hanya perlu salin dia balik. Perbandingan tadi ni yang garis tadi masuk dalam jadual. Kemudian ada hubung kait. Kemungkinan dia minta konsep fizik ataupun hukum fizik, tulis balik. Kemudian tengok gambar rajah, ke kanan, ke kiri ataupun ditolak masuk. Untuk rajah berandua ditarik keluar. Okay, dari segi bilangan sama untuk kedua-duanya. Pesongan galvanometer terpesong ke kanan ataupun terpesong ke kiri untuk rajah 11.2. So cuma isi baliknya. Kemudian bila minta hubung kait, kita tengok dekat sini. Okay, di antara keduanya. Yang ni ditolak masuk ataupun ke kanan. Okey. Yang ini sepatutnya kat sini bukan kanan . Yang ini adalah kiri. Silap . So ini adalah kanan. Okey. So yang ini ditolak masuk ataupun ke sebelah kanan . Okey, ditolak masuk ataupun ke kanan. Ini adalah ke kanan. Ke kiri. So nampak di sini dia bertentangan arah. So arah arus aruhan sentiasa menentang arah pergerakan magnet yang menghasilkan arah arus aruhan tersebut. Okey. Baik, kita lihat yang seterusnya. Soalan yang berkaitan dengan konstruk kefahaman. Biasanya soalan ini dia minta kamu buat penerangan lah. Minta kamu jelaskan mengenai prinsip operasi, misalnya fenomena ataupun dia bagi situasi pada kamu. So, dalam bahagian ini apabila kita nak menjawab, kamu perlu menjawab menyatakan sebelum, perkara yang berlaku sebelum, semasa dan juga selepas. Sebelum, semasa dan juga selepas. Okey. Contohnya misalnya dia minta kamu nyatakan prinsip operasi penyembur racun serangga, prinsip operasi untuk transformer, prinsip operasi penunuh bangsal, prinsip operasi jack hidrolik dan lain-lain lagi. So ada banyak dalam fizik ni aplikasi yang mana kamu dikehendaki menjelaskan dia punya prinsip operasi. Dia juga boleh minta kamu jelaskan ataupun terangkan fenomena seperti bayu laut, pelembapan, resonan, kesan fotoelektrik dan banyak lagi fenomena-fenomena lain seperti pembiasan gelombang air, pembelauan gelombang air. So ada banyak fenomena. Okay. Kemudian situasi. Situasi ini dia bagi gambar rajah jugalah, yang biasa kepada kebiasaan ni dia akan bagi gambar rajah kepada kamu. Situasi yang melibatkan konsep keseimbangan tema
ataupun melibatkan tekanan, dan ada banyak lagi yang boleh dia bagi situasi. Dia bagi gambar rajah, kemudian kemungkinan dia minta kamu terangkan dan jelaskan situasi tersebut. So dia boleh nyatakan prinsip operasi, dia boleh bagi soalan berkaitan dengan fenomena, ataupun dia bagi situasi pada kamu. Tetapi bila nak jawab, sama saja, iaitu kamu akan tulis sebelum, semasa dan juga selepas. Okay? Pada kebiasaannya yang sebelum ini dia 1 markah lah. Semasa ni 2 markah dan selepas 1 markah. So jumlah markahnya adalah 4 markah. Ini pada kebiasaannya. Okay. Tengok soalannya. Contoh soalan. Okay. Rajah 9.3 menunjukkan sebuah transformer ringkas. Disebut ringkas ni hanya ringkas lah. Kalau dalam peralatan yang kita gunakan transformer tu, rupa dia tu lain daripada yang ditunjukkan lah. Tapi dari segi dia punya konsep itu sama. Okay. Jelaskan prinsip kerja. So dia minta kamu jelaskan prinsip kerja. Bila jelaskan ini soalannya, soalan melibatkan soalan kebat lah. Dia minta kamu jelaskan. Okay. Berapa markah dia? 4 markah. Okay. Baik. Macam mana kita nak jelaskan? Gambar rajahnya. Okay. Prinsip kerja. Okay. So di sini saya tunjukkan animasi sikit lah. So maknanya di bahagian ini, okay, yang pertama sekali ada arus masuk lah. So ada arus masuk. So kena terangkan bahagian ini. Bila arus yang digunakan di sini adalah arus ulang alik yang mengalir di dalam gegelung seperti yang ditunjukkan, mengalir di dalam gegelung ni. Dia nampak di dalam gegelung, dia mengalir dalam gegelung. Okay, apa yang akan terhasil? Okay, dia akan hasilkan flux magnet yang berubah-ubah. Flux magnet yang berubah-ubah, iaitu sekejap dia bergerak ke kiri, sekejap dia bergerak ke kanan, yang kamu nampak warna biru ni nampak. Okay? Yang berubah-ubah. Bermaksud kutubnya itu berubah-ubah. Okay, langkah pertama, arus mengalir, arus ulang alik, mengalir dalam gegelung. So apa yang berlaku? Ia akan menghasilkan medan magnet yang mana kutubnya berubah-ubah. Okay. Kemudian apa yang berlaku? Cuba kita tengok. Dia bukan sekadar hasilkan di sini saja dia punya medan magnet tadi ini. Tetapi juga bergerak. Nampak yang warna biru ni dia bergerak. Masuk ke dalam gegelung sekunder. So apa yang berlaku bila dia masuk dalam gegelung sekunder? Okay. Bila dia masuk saja dalam gegelung sekunder, maka gegelung sekunder tadi ini akan memotong flux magnet. Jadi memotong flux magnet itu yang ketiga, markah yang ketiga. Markah yang kedua tadi ini dia hasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnet yang berubah-ubah, flux magnet yang berubah-ubah dia punya arahnya. Okey. Yang pertama tadi ni yang ini. Arus kena cerita arus yang masuk, arus ulang alik yang bergerak dalam gegelung. Okey. Kemudian hasilkan apa yang berubah-ubah. Kemudian daripada flux magnet tadi dia melalui gegelung. Gegelung sekunder, kena bagi tahu gegelung sekunder. Okey. Bila dia melalui gegelung sekunder tadi ini, maka gegelung sekunder dia akan memotong flux magnet tersebut, maka terhasillah arus arohan yang juga berubah-ubah. Yang juga berubah-ubah dia punya arah tadi ini. Yang maknanya dia dekat sini, yang masuk adalah arus ulang alik, yang keluar di sini juga adalah arus ulang alik. Di transformer ni kita tak boleh nak gunakan dia untuk arus terus. Yang masuk ni tak boleh arus terus. Okay? Mesti arus ulang alik. So yang ini yang keempat. Okay. So nak tulis ayat tu macam mana? Okay, yang pertama, okay, arus ulang alik menghasilkan flux magnet yang berubah-ubah di sekitar gegelung primer.
Yang pertama tadi ni. Dekat sini hasilkan. Okey. Selesai yang pertama. Yang kedua. Apakah yang kedua? Flux magnet dipotong. Flux magnet dipotong oleh gegelung sekunder. Okey. Dipotong oleh gegelung sekunder. Arus arohan, okay, arus arohan. Arohan elektromagnet berlaku di gegelung sekunder. So di dalam gegelung sekunder yang ketiga, arohan elektromagnet berlaku di gegelung sekunder. Dan akhir sekali, arus ulang-alik teraruh di gegelung sekunder. So di sini cukup 4. So cukuplah 4 markah. Markah yang pertama, markah kedua, ketiga dan juga keempat. So dapat 4 markah tersebut. Ini cara untuk kita tulislah. Jadi bila nak tulis, kena tulis yang ini sajalah. Janganlah lukis balik gambar raja. Gambar raja tak payahlah. Perlu ke tulis 1, 2, 3, 4. So, saya minta pada kamu, tulislah 1, 2, 3, 4 tadi ini. Kalau tak mau tulis pun tidak ada masalah. Memang tugas pemeriksa dia perlu mencari penyataan-penyataan yang menjelaskan ada kaitan ke tak. Bila ada kita bagi markah. Jangan biarkan kosong lah. Cuba juga jawab. Okey. Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir lah, iaitu membuat cadangan dan modifikasi. Jadi jumlah markah yang kita dah dapat sekarang ini ialah 10 markah. So ada soalan terakhir yang memperuntukkan 10 markah, iaitu soalan yang melibatkan konstruk mencipta. Di mana dalam soalan ini, jawapan dia akan minta kamu membuat cadangan ataupun membuat modifikasi, iaitu pengubahsuaian. Kita lihat. Bila kita nak jawab soalan ini, pada kebiasaannya dia akan bagi pada dalam soalan kamu, dia minta kamu buat pengubahsuaian ataupun modifikasi. Berdasarkan aspek-aspek yang diberi. Okay. Jadi ikut bentuk soalan. Kalau dia bagi aspek pada kamu ada 5, maka kamu perlulah tulis ke 5 aspek tadi ini. So ini ada dicadangkan. Kamu dicadangkan untuk menjawab dalam bentuk jadual. So jadual ni bentuk dia macam mana? Kamu lihat seperti yang dipaparkan lah. Okay. So dia ada kat sini 3 lajur yang perlu kamu buat. Yang mana setiap lajur tu, lajur yang pertama aspek, yang kedua cadangan dan yang ketiga penerangan. Kalau diberikan kepada kamu 5 aspek, maka kamu perlu buat di sini ada 6 lah, 6 baris bermula daripada aspek tadi ni, ada 6 baris perlu kamu buat. Okey, 6 baris untuk kamu isi. Jadi yang aspek tadi ini, okey, aspek A, B, C semua ni, kamu hanya perlu salin balik. Semua aspek-aspek tadi masuk dalam jadual tersebut. Dia tak dapat markah lagi lah. Tapi isi dululah. Bila kamu isi, kamu akan dapat idea lah. Nak buat cadangan pengubahsuaian tadi ini. Okay. Pada kebiasaannya dalam cadangan ini, kita menggunakan perkataan gunakan. Gunakan perkataan gunakan. Perkataan yang pertama. Ini tak semestinya, tidak semestinya. Okay. Tetapi pada kebiasaannya kita gunakan. Okey. Untuk bahagian penerangan, kita boleh menggunakan perkataan yang pertama dia supaya ataupun kerana, supaya dapat contohnya. Okey. Jadi dalam penerangan itu, sebab apa kita buat cadangan, yang bahagian cadangan ni kita tulis, kita nyatakan apakah dia punya sebab kita membuat cadangan tersebut. Okay. Yang ini kalau diberikan pada kamu ada 5 aspek. Kalau diberikan 3 aspek, maka di sini kamu perlulah pecahkan pula bagi setiap aspek tadi ini jumlah dia, semua cadangan itu mesti ada 5 cadangan.
kat sini pun 5 cadangan, kat sini pun 5 cadangan. Di bahagian bawah ni, untuk 3 aspek pun cadangannya mesti jadi 5 juga. So kamu boleh pecah-pecahkan lah. Untuk aspek A 2, B 2, C 1 saja. Okey. Ataupun boleh buat 2-2-2. Buat lebih pun untuk cadangan tidak ada masalah. Asalkan syaratnya cadangan kamu itu tidak membatalkan cadangan yang lain. Okay? Jangan buat silap lah. Jadi sebenarnya digalakkan untuk kamu beri banyak cadangan. Penerangan 5. Bagi setiap satu cadangan, satu penerangan. Penerangan ni boleh bagi lebih daripada satu pun boleh. Untuk setiap cadangan boleh bagi lebih. Tak ada masalah. Tetapi jangan syarat. Ianya tidaklah boleh membatalkan untuk cadangan yang pertama tadi ini. Mula-mula kamu kata sebab apa? Untuk contohnya lah, untuk meningkatkan laju. Kemudian tiba-tiba kamu bagi cadangan yang kedua pula untuk mengurangkan laju. Jadi terbatallah jawapan tersebut. Okay, jadi sama saja, sama ada dia bagi aspek ni 5 ataupun dia bagi aspek 3. Okay, untuk cadangan 5, untuk penerangan pun 5. Okay. Satu peringatan untuk kamu, dalam penerangan, kamu tidak boleh nyatakan kembali ayat yang ada di dalam soalan. Ini penerangan, tidak boleh guna ayat dalam soalan. Dia tak akan terima lah. Jadi jawapan tu akan dianggap salah. Dianggap salah. Kita tengok contoh dia. Baik, contoh dia. Seorang peladang mendapati bahawa motor di dalam pam air yang digunakan untuk memindahkan air daripada perigi ke tangki air di rumah beliau tidak berfungsi dengan baik. Sebagai seorang jurutera, cadangkan modifikasi yang boleh dilakukan ke atas motor. Dekat sini ke atas motor. Kita nak ubah suai motor supaya dapat mengepam lebih banyak air. Okay. Supaya dapat mengepam lebih banyak air. Satu. Kemudian yang kedua, lebih cepat. Okay. Yang nak ubah suai, benda apa yang nak ubah suai ni? Motor. Okey. Dalam cadangan anda, pertimbangkan aspek-aspek berikut. Jadi kita tengoklah berapa aspek dia bagi. Okey, jenis bahan dawai, ketebalan dawai, bilangan lilitan dawai, struktur tambahan dan juga jumlah arus yang dibekalkan. Jadi ada 5 aspek. Bermaksud jadual yang perlu kamu buat nanti, jadualnya mestilah 3 lajur dan 4 baris. 3 lajur, 4 baris. Okey. Baik, disebabkan motor, maknanya kamu mesti ada ilmu lah sedikit berkaitan dengan motor tadi ni. Maknanya kamu ada idea, boleh ingat bentuk motor macam mana untuk hasilkan sebuah motor, apa yang diperlukan. Jadi, kalau boleh tu, kita boleh ada gambaran. Bila ada gambaran tu senanglah nanti bila kamu nak mencadangkan pengubah suaian yang perlu dibuat. Dan begitu juga seterusnya, kamu boleh membuat penerangan pun, kamu akan yakinlah. Okay. Motor, so gambar rajah motor. Ini gambar rajah motor secara umum yang kamu dah belajar dalam fizik. Okay, so di motor ni, dawai yang bahagian mana? Maksudnya kamu kena tahu, kalau tidak tak tahu bahagian mana dawai. Dawai ni adalah pada gegelung. Gegelung ni, dawai. Gegelung ni. Jenis, bila jenis ni kena bagi nama dawai. Okay. Ketebalan dawai yang digunakan, masih lagi untuk gegelung. Bilangan lilitan, jadi gegelung ini tadi ni ada bilangan lilitan lah. Nak tinggi ataupun nak rendah. Okay. Struktur tambahan. Okay. Apakah struktur tambahan yang boleh kita buat, boleh kita tambah dalam motor tadi ini? Okay.
Kalau kita tengok dekat sini hanya ada gegelung. Jadi kalau biasanya kalau kita nak tumpukan lagi medan magnetnya itu, kita akan tambah di bahagian tengahnya. Bahagian tengah ni kita panggil sebagai anchor lah. Bahagian tengah ni dengan apa? Maknanya yang ini dibuat daripada teras besi lembut. Teras besi lembut. So tujuannya adalah untuk menumpukan medan magnet yang terhasil apabila arus mengalir di dalam gegelung. Okey. Kemudian yang ketiga ialah jumlah arus yang dibekalkan. Kita nak yang besar ataupun yang kecil, ataupun arus yang tinggi ataupun arus yang rendah. Okey, so kita tengok ini adalah struktur bagi sebuah motor. Ini motor arus terus lah. Ini gambar rajah yang kamu nampak ini adalah motor arus terus, sebab itu bekalan kuasanya adalah bekalan kuasa arus terus. Okey. Okey. Kita lihat seterusnya macam mana nak tulis jawapan. Lihat. Okey. Jadi kena buat dalam bentuk jadual. Ini dicadangkanlah. Boleh buat dalam bentuk ni dalam bentuk ayat pun boleh, tak ada masalah. Tapi dicadangkan, lebih baik buat dalam bentuk jadual. Okay, so jadualnya adalah seperti ini. Jadi bila kamu dah dapat, tu buat jadual siap-siap. Buat jadual seperti ini. Buat siap-siap jadual ni. Cuma salin balik aspek, salin semua balik 5 aspek. Okay, kemudian tulis. Jadi di sini nak mudah ni, okay. Satu, cadangan yang pertama, kemudian ada penerangan. Cadangan yang kedua, ada penerangan dan seterusnya. Okay. Kita tengok yang seterusnya. So, saya bagi gambar rajah jadual yang lebih besar sikit lah. Okay. So jenis bahan yang digunakan, bila jenis bahan bermaksud kamu perlu nyatakan dia punya nama bahan. So nak guna bahan dawai ni dibuat daripada apa? Okay. Dibuat daripada dawai kuprum. Okey, bagi sebab. Sebab apa nak guna dawai kuprum? Supaya dapat mengurangkan rintangan. Salah bahan yang biasa kita gunakan kuprum lah. Ikut tu nak kurangkan rintangan lagi, yang paling baik tu kita guna emas lah. Di sini yang tapi emas ni mahal. Jadi kita gunakan dawai kuprum. Okey, dari segi ketebalan dawai, kita gunakan dawai yang tebal. Bila dawai yang tebal ni, dia punya luas kata lentasnya adalah besar. So apa yang berlaku, arus ni akan dapat mengalir dengan baik. Dan ini bila gunakan tebal, bila arus mengalir dengan baik, sebab apa? Sebab mengurangkan rintangan. Okey, kita perhatikan di sini, bahagian penerangan ini, dua-dua ni sama. Boleh tak buat dua-dua sama? Boleh. Okey, boleh. Okey. Dua-duanya sama, boleh, tak ada masalah. Sebab itulah nanti bila kadang-kadang tu kita tak ada idea, contohnya kita tak ada idea. Untuk bahagian ni kamu tak ada idea. Guna dawai yang tebal. Kamu tahu guna dawai yang tebal, tapi nak tulis apa tak tahu. Kamu pun biarlah kosong. Okey, tak tahu tak ada masalah. Kamu terus pergi jawab bahagian yang lain terlebih dahulu. Okay, bilangan lilitan dawai, kita tambah bilangan lilitan. Okay. Apa sebabnya? Supaya dapat hasilkan daya yang lebih tinggi. Okay. Atau boleh juga tulis supaya motor berputar lebih laju. Okay. Kita kena pastikan tengok motor berputar lebih laju, ada tak di dalam soalan kita tu perkataan berputar lebih laju. Kalau tak ada, boleh guna, tak ada masalah. Sebab dia kata tadi pump dengan air yang banyak dengan lebih cepat. Jadi tak ada disebut di situ berputar dengan laju, motor lebih laju, tak ada. So kita boleh menggunakan perkataan tadi. Nah, tapi kalau kamu kata di sini supaya dapat mengepam air yang lebih banyak. Jadi penerangan itu tak diterima lah sebab ada ayat tersebut di dalam soalan. Okey. Struktur tambahan.
kita gunakan teras besi lembut. Sebab apa? Dapat menumpukan medan magnet. Okay? Ataupun boleh juga tulis mudah dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Jadi kita tulis dah. Saya cadangkan dekat sini yang paling kalau ikut tu tulis satu cukup lah. Yang mana kamu yakin jawapan itu adalah jawapan yang betul. Walaupun digalakkan tulis banyak, tapi bagi saya tulis satu cukup. Pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Okey. Kemudian untuk markah yang ke-9, guna arus yang tinggi. Sebab bila guna arus yang tinggi ni, motor tadi ini dia akan berputar dengan lebih laju. Ataupun dia akan dapat hasilkan daya yang lebih tinggi. Okey. Tulis di sini supaya dapat menghasilkan daya yang lebih tinggi. Kalau kamu nak tulis kat sini supaya motor dapat berputar dengan lebih laju, jawapan kamu juga boleh diterima. Okey. Jadi kat sini macam tadi saya katakan di bahagian yang ini, penerangan ni. Kamu lupa, bukan lupa, tak idea nak tulis ni. Nak tulis apa penerangan kalau gunakan dawai yang tebal. Okay, bila dah final dah, sampai hujung masa dah, dia tak boleh nak buat apa, kamu pilihlah yang mana yang paling sesuai sekali di antara yang jawapan-jawapan yang dah kamu buat dalam penerangan ini, pilih yang paling sesuai, tulis juga. Okay? Kalau ada rezeki untuk kamu, maka kamu akan dapat markah tersebut. Jadi untuk setiap satu ni, peruntukan markahnya adalah satu markah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tidak ada markah dipotong. Kalau kamu tulis penerangan tu salah, maknanya dia tak akan potong markah lah untuk kamu. Cuma markahnya kosong. Okay, jadi jumlah semua contoh dapat. Kamu jumlah semua dapat 9. Okay, jumlah dapat 9. Tiba-tiba ada satu tu yang memang salah. Sebab tu dapat 9. Okay, jumlah markah. Dia tak akan memotong jadi 8. Satu tu kena tolak lagi satu. Tak. Jadi yang mana betul dianggap betul dan itu adalah markah yang sepatutnya kamu dapat. Okey. So selesailah untuk kertas 2 bahagian C tadi ini. Jumlah keseluruhan markahnya adalah 20 markah. Okey, ini kita semak baliklah. Sepatutnya kamu buat jadual-jadual seperti ini. Okey. Baik, jadi dibekalkan kepada kamu juga ada soalan yang mana perlu kamu jawab. Dan bila jawab, kamu dikendaki hantar jawapan kepada guru kamu untuk dinilai. Okey, jadi kamu jawablah seperti mana yang saya dah jelaskan kepada kamu dalam teknik menjawab pada hari ini. Okey. Jadi sekian, terima kasih kerana dapat sudi mendengar penerangan yang saya berikan berkaitan dengan teknik menjawab kertas 2 bahagian C soalan nombor 11 yang memperuntukkan 20 markah.